Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Fatin Azrin binti Abdul Rahim Elias Majid dan kawan saya, Fred Dorin. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ghazali Sepahat kerana telah memberi kami banyak tunjuk ajar dan juga masa bagi kami menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tajuk kumpulan kami ialah tokoh-tokoh sosiologi dan sumbangannya. Auguste Comte, iaitu pada tahun 1798 hingga 1857. Dilahirkan dan dibesarkan dalam zaman Revolusi Perancis, beliau mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mengubah masyarakat Perancis dan juga dunia, dan moto beliau tersendiri iaitu Order and Progress. Beliau membahagikan pengkajian terhadap masyarakat kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, statistik sosial dan yang kedua, dinamik sosial. Beliau juga berpendapat bahawa masyarakat berkembang melalui proses evolusi yang berperingkat-peringkat iaitu Law of the Three Stage, iaitu terdapat 3 peringkat perkembangan intelektual yang telah dilalui di dalam sejarah masyarakat, yang telah dialami oleh seluruh dunia, oleh masyarakat-masyarakat, kumpulan-kumpulan, individu-individu dan juga dilalui oleh alam pemikiran. Peringkat-peringkat ini dipanggil peringkat teologikal, peringkat metafizikal dan juga peringkat positif. Secara keseluruhannya, sosiologi Comte adalah berbentuk makro. Beliau telah menyumbangkan banyak perkara, antaranya ialah penganalisaan struktur sosial dan juga perubahan sosial, yang telah menekankan ciri-ciri sistematik masyarakat, evolusi dunia, melihat kepentingan konsensus, penekanan terhadap penteorian abstrak, kaedah penyelidikan sosiologikal iaitu pemerhatian, eksperimen dan kajian perbandingan sejarah. Tokoh yang kedua iaitu Herbert Spencer, iaitu pada tahun 1820 hingga 1903. Beliau merupakan seorang rakyat Britain yang memberi sumbangan besar dalam pengkajian perubahan sosial. Secara keseluruhannya, Spencer membincangkan tentang sistem laissez-faire, kapitalisme, mementingkan individualisme, persaingan dan dasar tidak campur tangan pemerintah. Beliau juga lebih berminat kepada dinamik sosial berbanding statistik sosial. Teori evolusi sejarahnya membayangkan dunia telah berkembang secara progresif. Beliau mempunyai pandangan yang sama seperti Charles Darwin dalam perbincangan konsep yang mengatakan proses perkembangan sosial adalah dipengaruhi oleh perjuangan untuk wujud dan keupayaan untuk terus hidup. Menurut Spencer juga, proses perubahan masyarakat berlaku secara semula jadi. Manusia secara progresif akan berjaya dan akan menjadi bertambah maju. Dan dengan cara itu juga, mereka yang tahan atau sesuai akan terus wujud dan mereka yang tidak tahan akan terus pupus. Konsep ini diaplikasikan dalam struktur sosial, misalnya untuk mencapai kemajuan ekonomi, perkembangan perniagaan mestilah dibiarkan berdasarkan persaingan bebas atau laissez-faire. Sebagai contoh, dalam konteks Malaysia hari ini sebagai contohnya iaitu dari aspek etnik yang lemah dalam bidang perniagaan tidak perlu dibantu oleh kerajaan dan biarkan mereka yang kuat terus berjaya sementara yang lemah terus mundur. Tokoh yang ketiga, Emile Durkheim, pada tahun 1858 hingga 1917. Beliau berasal daripada keluarga kelas menengah Perancis. Beliau banyak menulis tentang sosiologi agama, pembahagian kerja dan kajian sistematik tentang bunuh diri. Beliau amat mementingkan kestabilan dan kesejahteraan hidup individu dalam masyarakat. Prinsip yang diperkenalkan ialah kita perlu mengkaji fakta sosial sama seperti mana kita mengkaji benda. Beliau telah mengemukakan penganalisaan terhadap perkembangan pembahagian tugas dalam masyarakat. Beliau telah membezakan antara masyarakat tradisional dan masyarakat moden. Agama menurut Emile pada tahun 1965 merupakan pusat kepada kepercayaan dan amalan-amalan yang berkaitan dengan ketuhanan sebagai berlawanan kepada perkara-perkara keduniaan.
Kawalan moral dan piawai tradisi yang dibawa bersama agama telah digagalkan oleh tradisi moden, mengakibatkan manusia hilang arah dan tujuan sebenar kehidupan. Sumbangan yang kita boleh lihat dalam konteks di Malaysia adalah agama adalah amat penting untuk penyatuan masyarakat dan pembangunan negara. Tokoh yang keempat, Lester Prenward. Pada tahun 1841 hingga 1913, beliau merupakan orang yang pertama menjadi Presiden Persatuan Sosiologi Amerika. Menurut Watt, bahawa sosiologi bertujuan untuk meneliti kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia. Ia merupakan membezakan antara sosiologi nilai murni yang meneliti asal dan perkembangan sosial dan sosiologi yang diterapkan yang khusus mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurutnya, sosiologi tidak hanya meneliti kehidupan sosial sahaja, tetapi harus menjadi ilmu terapan untuk memberi kesedaran menggunakan pengetahuan ilmiah dalam mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut beliau juga, memandangkan bahawa pendidikan sebagai proses dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat. Beliau menekankan bahawa pendidikan sebagai alat untuk peningkatan kualiti kehidupan bermasyarakat. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Dan sekarang sesi soal jawab bersama para pelajar dan pensyarah.